ataupun dipanggil zauqiyah, merasakan bahawa dia ini betul-betul dekat dengan Allah. Dan apabila dia melakukan suatu ibadat, maka dia melihat Allah. Apa makna melihat Allah? Yang ini dengan arti kata melihat akan keagungan Allah, merasa gerun di dalam hatinya dan merasa sangat dekat dengan Allah, sehingga kan dia tidak merasa dirinya kecuali semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang yang bekerja, ketika dia bekerja, maka dia melihat majikannya berada di hadapannya, tokai dia, tuan dia berada di hadapannya. Nah, dia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dia tidak akan curi tulang, dia tidak akan duduk saja. Kerana apa? Kerana dia melihat tuan yang ada di hadapan. Maka itu gambaran bagaimana orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah dalam keadaan dia melihat Allah, bermakna dia merasakan bahawa Allah Ta'ala itu sangat dekat dengannya, dan merasa di dalam hatinya akan keagungan Allah Ta'ala, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Pastilah dia akan melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Maka apabila seseorang itu merasa dia ini diperhati oleh Allah, maka demikianlah dia tidak akan melakukan maksiat, kerana dia menyadari, dia bukan tahu. Kita hari ini tahu dengan sedar hati tak sama. Tahu, kita tahu. Orang yang mencuri itu tahu mencuri itu perkara tidak baik, tapi dia mencuri. Orang yang melakukan kejahatan itu tahu perkara jahat itu tidak elok, tapi dia buat kejahatan. Kerana dia tahu tapi belum rasa. Adapun maqam muraqabah ini, dia merasai, bukan sekadar dia mengetahui. Dia dipandang oleh Allah, tetapi dia merasai ia benar-benar dipandang oleh Allah. Itulah dia maqam ihsan. Tetapi bagaimana nak melakukan amal ibadat? Nak melakukan amal ibadat sehingga kan kita melakukan ibadat seolah-olah kita melihat Allah, sehingga kan kita melakukan amal ibadat bahawa kita diperhatikan oleh Allah. Maka jalannya adalah jalan zikir kepada Allah. Kerana kalau orang itu tidak berzikir, hatinya pasti akan lalai kepada Allah. Maka orang yang lalai ini tidak akan dapat maqam muraqabah, yang merasakan dirinya diperhatikan oleh Allah. Kerana apa? Kerana yang lalai itu dalam hati pun memang tidak ada Allah, dalam hati pun memang tidak ingat Allah. Jadi kalau dia tidak ingat Allah, bagaimana dia nak merasai bahawa dia diperhati oleh Allah? Berbeza dengan orang yang berzikir. Orang yang berzikir ini selalu disebut nama Allah, mulanya dengan lidah disebut Allah, Allah, la ilaha illallah. Bila disebut-sebut dengan lidah, sehingga terasa di dalam hatinya. Lalulah hatinya pula berzikir. Lalu bila hati dia sudah berzikir, yakni dengan arti kata hati yang sentiasa ingat kepada Allah, maka dia sudah tidak lalai kepada Allah. Bila dia sudah tidak lalai kepada Allah, di situlah dia akan mencapai maqam muraqabah, yang merasai bahawa dia ini diperhati oleh Allah. Ketika dia bersendirian, dia merasai bahawa dia diperhati oleh Allah. Maka ketika bersendirian, dia tetap ingat Allah, dan dia tetap tidak lalai kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana nak mencapai maqam ini? Yang disebut di dalam Nabi maqam iman, Islam, ihsan. Maqam iman itu mesti ketauhidan di dalam hati. Maka Islam itu mesti ubudiyah, melakukan amal ibadat kepada Allah. Tetapi bagaimana dengan maqam ihsan, yang merasakan bahawa dia betul-betul dekat dengan Allah, betul-betul ingat kepada Allah? Maka jalannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu disebut dalam hadis, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Telah datang kepada kamu itu Jibril, yang mengajar tentang agama kamu, tentang din kamu, tentang agama kamu. Maknanya malaikat mengajar tentang agama dengan mendatangkan 3: iman, Islam, ihsan. Iman itu ketauhidan di dalam hati. Islam itu yakni ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana dengan ihsan? Ihsan inilah pegangan hati. Hati yang betul-betul merasa, maknanya rasa dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga kan melahirkan akhlak yang mulia. Maka itulah dipanggil maqam ihsan. Walaupun kita kata mana zaman Nabi ada tarikat-tarikat, tidak ada tarikat pun zaman Nabi. Mana ada Naksabandiyah zaman Nabi, mana ada Qalidiyah zaman Nabi, mana ada Syartariyah di zaman Nabi. Memanglah itu dakwaan-dakwaan.
Tetapi Nabi ada menyatakan bahawa antak budallah ka'annaka tarahu, kamu sembahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau nak melaksanakan seolah-olah melihat Allah melalui jalan mana? Jalan mana? Kalau tidak melalui jalan zikir, hanya Nabi tidak sebut itu jalan zikir, tidak. Tetapi dipahami daripada kenyataan, daripada sabdaan Nabi itu menunjukkan bahawa zikir adalah jalan mencapai seseorang itu kepada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berjalan ini adalah orang yang berzikir ini seolah-olah dia berjalan. Berjalan ke mana? Ke pintu ihsan. Sehinggalah dia apabila dia sudah berzikir, lama-lama nanti dia melakukan ibadat, dia merasa seolah-olah dia melihat akan Allah. Maknanya dia benar-benar merasai dia duduk di hadapan Allah. Ketika bunyinya azan, Saidina Ali pucat mukanya. Lalu ditanya kepada Saidina Ali, kenapa kamu pucat muka? Kata Saidina Ali, tahukah kamu di hadapan siapa yang kamu akan beribadat tadi? Nanti di hadapan siapa yang kita nak beribadat tadi? Di hadapan Allah. Lalu merasa pucat, rasa takut. Kerana apa? Kerana sudah merasai di dalam hati akan dekatnya kepada Allah dan merasa seolah-olah Allah Ta'ala duduk di hadapannya. Bukan maksud Allah Ta'ala duduk di hadapan seperti berjisim, tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak tidak serupa dengan sesuatu. Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak berjisim, tidak berarak dan sebagainya. Tetapi perasaan di dalam hati merasakan seolah-olah Allah Ta'ala berada di hadapannya. Maka begitulah gambaran orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita sekarang ini dipanggil tahu saja. Allah Ta'ala tahu, kita melihat Allah melihat kita tahu. Itu ilmu pengetahuan. Ibaratnya kalau seekor singa, hanya tahu je singa ini ganas, singa ini taringnya tajam, singa ini maknanya makan orang, itu je. Tapi rasa takut? Tidak rasa takut. Tidak merasai takut. Tetapi apabila singa itu betul-betul berada di hadapan kita, macam mana perasaannya? Memang perasaan takut itu tidak sama dengan perasaan tahu. Perasaan tahu, singa ini orang Terengganu kata bekeng. Singa ini garang, singa ini bekeng. Kita sebut cerita bak singa daripada malam sampai pagi pun tak takut, tak rasa tebak. Cerita singa bentuk macam ni, tinggi singa ni. Maknanya ganas, kuku dia tajam. Maknanya kalau dia cakar sekali kita habis robek muka kita. Maknanya dia boleh makan kita, dia punya gigi. Ceritalah sampai ke pagi besok pun mana rasa takut? Tidak merasa takut. Cerita sampai pagi besok habis inci dah cerita tentang singa, tak ada rasa apa. Tengok di dalam TV pula National Geography mengenai singa, tak takut juga. Tetapi bagaimana kalau singa itu berada di hadapan kita, betul-betul depan mata kita, sebagaimana depan kamera ni, depan saya ni, tu singa depan ni, macam mana? Memang rasa takut. Takut. Maknanya, maka itu bukan daripada tahu, itu daripada rasa, daripada perasaan takut. Maka inilah sehingga kan seseorang itu melakukan amal ibadat, sehingga kan musyahadah kepada Allah, seolah-olah melihat Allah, ataupun muraqabah, merasai bahawa ia benar-benar diperhatikan oleh Allah. Maka itulah jalan zikir, membawa manusia itu pada makam ihsan, sehinggalah dia beribadat seolah-olah melihat Allah. Kalau orang tu tidak berzikir, seperti dia duduk tetapi dia nak tuju kepada satu destinasi, tapi duduk bila sampai. Kalau dia duduk, saya nak pergi di tempat itu, saya nak pergi tempat sekian-sekian, tapi duduk atas kursi ni. Nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke bandar, tapi masih lagi duduk, bila sampai? Maka orang yang mencapai makam ihsan itu melalui jalan zikir, sehinggalah dia bergerak sampai kepada pintu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-11, zikir juga mewariskan inabah, yakni kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang banyak kembali kepada Allah dengan mengingatinya, bila terlalu banyak berzikir la ilaha illallah, sebut nama Allah, lalu terasa dekat di dalam hati, lalulah akan mengingati bahawa akan dosa-dosa yang dia telah lakukan kepada Allah. Maka dia akan kembali kepada Allah dengan hatinya dalam semua keadaan, betul-betul. Maknanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya betul-betul kembali kepada Allah, maka yang tinggal hanyalah Allah sebagai tempat tuju, tempat kembali, tempat berlindung,
hanya kepada Allah Ta'ala sahaja semata-mata. Apabila seseorang itu selalu menyebut nama Allah, bila berzikir la ilaha illallah, bila sebut Allah, Allah, Allah di dalam hati, lalulah perkataan ini ataupun kalimah la ilaha illallah yang disebut tadi akan menyebabkan dia ingat kepada Allah. Bila dia ingat kepada Allah, akan lahir di dalam hatinya perasaan yang malu, malu kepada Allah di atas maksiat yang dilakukan, rasa takut kepada Allah di atas kemukaannya, dalam keadaan apabila dia ini sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala. Bahkan zikir ini menyucikan hati daripada kotoran-kotoran dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi apabila kita berzikir, kotoran tadi akan dibersihkan, maka menyebabkan seorang itu ingin inabah kepada Allah, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-12, zikir membawa kepada dekatnya hamba dengan Tuhannya. Maka orang yang berzikir adalah orang yang begitu dekat dengan Allah. Sebab itu kalau orang itu tidak berzikir, walaupun dia sembahyang, walaupun dia membaca Al-Quran, walaupun dia melakukan ibadat-ibadat, tetapi hatinya rasa kosong lagi, jauh lagi dengan Allah. Berbeza dengan orang yang berzikir. Tapi apabila orang itu berzikir kepada Allah, mereka awalnya disucikan hatinya daripada hijab-hijab ataupun tutupan-tutupan yang menggelapkan hatinya, sehingga dia tidak merasai dekat dengan Allah, sedangkan Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, lebih dekat kepada kamu daripada orat tengkuk kamu. Jadi Allah Ta'ala sangat dekat kepada kita, tapi kita tidak merasa akan kedekatan itu, tak rasa dekat, dengan sebab maksiat, dengan sebab dosa-dosa yang telah dilakukan. Sehinggalah seseorang itu berzikir kepada Allah. Bila dia berzikir kepada Allah, akan terasa dia ni dekat dengan Allah Ta'ala, apabila dia ini sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala. Lalu dalam keadaan macam itu, bila seseorang itu berzikir kepada Allah, maka dekat hamba dengan Tuhan bergantung kepada ingatannya kepada Allah, dan jauh hamba bergantung kepada kadar kelalaiannya. Maka demikianlah, apabila seseorang itu sudah berzikir kepada Allah, bila dia sebut Allah, maka ingat dia kepada Allah. Maka apabila seseorang itu ingat kepada Allah, bermakna Allah Ta'ala akan ingat kepada dia. Maka orang yang diingati oleh Allah Ta'ala itu bermakna orang itu orang dekat dengan Allah. Apabila hatinya ingat kepada Allah, maka jauhnya seseorang itu kepada Allah di atas ingatan dia kepada Allah. Kalau dia banyak lalai, sedikit sangat ingat kepada Allah, maka begitu jauhlah dia dengan Allah. Maka macam mana nak suruh sentiasa ingat kepada Allah sehingga kamu menjadi dekat kepada Allah? Apa tanda seorang itu dekat dengan Allah? Tandanya apabila hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Bila hati dia sentiasa ingat kepada Allah, itu tanda dia dekat dengan Allah. Maka kita boleh tahu bila Allah Ta'ala ingat kita. Bila ditanya bilakah Allah Ta'ala ingat kita, maka kita menjawabnya, Allah Ta'ala mengingati kita apabila kita ingat dia. Fazkuruni azkurkum. Siapa yang ingat kepada aku, aku ingat kepada dia. Tapi jalan macam mana nak mengingatinya? Jalan untuk mengingati Allah melalui zikir. Kerana seseorang itu dia akan mengingati sesuatu yang sentiasa dia sebut. Kalau dia ingat sesuatu itu, itulah yang sentiasa dia sebut, menandakan hatinya ingat kepada perkara itu. Maka demikianlah, kalau dia sentiasa ingat kepada Allah, maka Allah lah yang disebutnya. Maka apabila seseorang itu sentiasa menyebut nama Allah, sebut nama Allah, Allah Ta'ala akan ingat kepada dia. Dia akan terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana di mana saja hatinya akan sentiasa ingat kepada Allah. Sebab itulah diceritakan bahawa orang yang dibangkitkan di negeri akhirat nanti, Allah Ta'ala akan bertanya, Man ahlul karam, siapakah orang yang mempunyai kemuliaan? Maka orang yang mempunyai kemuliaan itu adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala, dia akan menjadi orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang ibadat-ibadat lainnya kurang, tidak banyak ibadat-ibadat lain, tetapi hatinya ingat kepada Allah melalui jalan zikir yang diamalkan, menyebabkan hati dia ingat kepada Allah. Maka amalan yang sedikit ini pun menyebabkan dia ini mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kerana ada orang yang banyak melakukan amal ibadat kepada Allah, tetapi dalam keadaan hatinya lalai kepada Allah. Maka bagaimana kita nak hati kita sentiasa dekat ingat kepada Allah? Maka jalannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita tengok bagaimana hati kita kalau tidak berzikir. Bagaimana hati kita? Boleh jadi selama ini kita tidak pernah berzikir, boleh jadi. Ataupun satu minggu pun kita tidak pernah pegang tasbih. Ataupun dalam satu minggu pun kita tidak sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lebih-lebih lagi kita tidak ada amalan-amalan khusus yang sentiasa menyembah, sentiasa mengingatkan kita kepada Allah. Bagaimana hati kita ketika itu? Pasti lalai kepada Allah. Orang-orang yang lalai kepada Allah biasanya orang yang tidak berzikir kepada Allah. Tetapi kalau dia tu sentiasa berzikir kepada Allah, zikirnya akan dia mengingatkan dia apabila dia lalai. Hatinya tidak akan tenang, hatinya akan gelisah kalau hatinya sentiasa berzikir dan tiba-tiba hari itu tidak berzikir. Tetapi kalau hatinya sentiasa berzikir, apabila nak melakukan maksiat, hatinya akan sakit, hatinya akan gelisah, hatinya akan tidak tenang. Maka begitulah gambaran orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat kepada Allah, hatinya sentiasa ingin mengingati Allah. Orang yang lalai kepada Allah, hatinya sebenarnya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir boleh membuka pintu agung yang terdapat pada makrifat kepada Allah taala. Semakin banyak berzikir, semakin bertambah makrifatnya kepada Allah, yakni kenalnya akan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui zikir. Sebab itulah disebut di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali melakukan ibadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Kan, jadi kita mengabdikan diri kepada Allah ni biar sampai kepada tempat yang dituju. Sebagaimana kita berjalan, mesti kita kena ada tempat tuju. Maka perjalanan ibadat pun mesti ada tempat tuju. Lalu dihuraikan oleh Ibnu Abbas dalam ayat tersebut, illa liya'budun, kecuali beribadat kepada aku. Kata Ibnu Abbas, beribadat dalam keadaan mencapai makrifat kepada Allah. Mesti dalam keadaan mencapai makrifat kepada Allah, biar terbuka kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kan roh kita sampai kepada alam lahud. Ataupun dengan arti kata hati kita betul-betul ingat kepada Allah Ta'ala. Dan di mana saja kita berada, walaupun kita bercampur dengan orang ramai, walaupun kita duduk apa saja, sebenarnya hati kita sentiasa ingat berzikir kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan mencapai makrifat dengan zikir. Sebab tu ulama mengatakan melalui pertama jalan mesti syariat, melalui jalan ilmu, jalan syariat. Kemudian jalan tarekah, jalan amal. Di antara jalan tarekah yang disusun oleh ulama-ulama sufi, yakni melalui jalan-jalan zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala, agar hati sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Apabila seorang itu sudah melalui jalan tarekah, jalan beribadat kepada Allah, jalan beramal di atas syariat Allah Ta'ala, maka akan terbukalah pintu hakikat. Lalu jalan hakikat, jalan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sahaja sudah sampai kepada jalan hakikat, maka akan sampailah dia ke jalan makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka jalan seseorang itu nak sampai kepada Allah adalah jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi ditalqinkan zikir oleh Nabi. Nabi mentalqinkan zikir sehingga kan dibersihkan hati-hati manusia. Yang disebut di dalam Al-Quran, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yang mana Nabi membersihkan hati mereka dan Nabi mengajar mereka akan kitab. Wal hikmah, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dengan melalui dibersihkan hati-hati manusia. Sebab itulah sebelum daripada diturunkan sembahyang 5 waktu, di antara amalan para sahabat, mereka mengekalkan zikrullah kepada Allah, sentiasa berzikir kepada Allah. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan Nabi berbai'ah berzikir kepada para sahabat, sehingga sahabat menerima bai'ah daripada Nabi, lalu dia amalkan zikirnya kepada Allah. Apabila diamalkan berzikir kepada Allah, sehingga terbuka pintu hati mereka, terbuka rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan sahabat Nabi mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencapai makrifat Allah Subhanahu wa taala.
tercatat di dalam kitab Sirul Asrar mengatakan bahawa orang yang mengambil jalan bai'ah dengan guru ini, dia mengambil jalan bai'ah dengan guru, kemudian dia melazimi zikir dan dia menjaga adabiah dia dengan gurunya, lalulah dia mengekalkan akan zikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberi makrifat di dalam hatinya. Tetapi andai kata sebelum daripada dia mati dia tidak mencapai lagi makrifat, tetapi sudah melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh gurunya, melalui jalan bai'ah, melalui jalan zikir, jalan-jalan yang telah diajak oleh gurunya, lalulah dia mati dalam keadaan belum lagi mencapai makrifat kepada Allah, tetapi sudah berbai'ah, sudah diterima amalan-amalan tersebut, sudah menjaga adabiahnya dengan gurunya, maka disebut di dalam kitab Sirul Asrar mengatakan bahawa jadi akan diajar, akan didatangkan dua malaikat, akan diajarkan dia agar sehinggalah dia tu benar-benar makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah zikir sebenarnya jalan mencapai makrifat kepada Allah. Sebab itu payah, bukan tidak boleh. Kita boleh cari jalan lain, boleh, tetapi telah disusun oleh ulama-ulama jalan zikir melalui jalan-jalan tarekah yang tertentu. Jadi jalan zikir ni ibarat apa? Ibarat lebuh raya untuk kita nak pergi kepada destinasinya. Kita boleh berjalan ikut dalam hutan, ikut jalan laut, ikut jalan bukit dan sebagainya. Tetapi jalan yang telah ditunjuk oleh ulama-ulama terdahulu, di antara jalan zikir, jalan zikrullah kepada Allah Ta'ala, menyebabkan seseorang itu cepat sampai kepada Allah Ta'ala dengan dibersihkan segala hati-hatinya melalui jalan zikir kepada Allah, sehingga melahirkan seorang yang benar-benar beradab, sehingga melahirkan seseorang yang benar-benar berakhlak dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah perjalanan zikir yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Kemudian yang ke-14, ia membawa kepada mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi nak beritahu, zikir ini membawa kepada mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Jadi nak beritahu, dengan jalan zikir baru seseorang akan terasa di dalam hati bahawa akan kebesaran Allah Ta'ala, sehingga kan rasa gerun kepada Allah Ta'ala. Itu di antara jalan orang yang berzikir, disebut di dalam Al-Quran, wa iza tuliyat alaihim ayatihi innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah, apabila disebut nama Allah lalu gemetar hati mereka. Kerana apa? Kerana mereka ini benar-benar mengagungkan Allah. Mereka akan merasa benar-benar kebesaran Allah, rasa benar-benar agung kepada Allah Ta'ala, sehingga kan mereka di dalam hatinya, di mana saja mereka berada, akan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana zikir tersebut telah bertapak di dalam hati dan juga hadir bersama dengan Allah, dalam hatinya akan ingat Allah, sehingga kan dia pergi ke mana-mana akan terasa Allah Ta'ala. Lalulah disebut di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Perasaan ini hadir di dalam hati seseorang. Di mana saja dia berada, maka dia akan ingat Allah Ta'ala bersama dengan dia. Datang daripada mana perasaan itu? Melalui jalan zikrullah kepada Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Lain pula dengan orang yang lalai. Orang yang lalai kerana hijab untuk mengagungkan Allah, yang terdapat dalam hati mereka terlalu halus ataupun nipis, ataupun maknanya hati mereka ini tidak begitu tajam mengingati Allah Ta'ala, kerana lalai kepada Allah dan banyak hijab yang tertutup di dalam hati-hati mereka. Berbeza dengan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, di dalam hati mereka ada Allah, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga kan rasa kehadiran Allah Ta'ala bersamanya. Bukan bermakna Allah Ta'ala bersama duduk sebelah dia, tidak.
tetapi dia itulah yang merasai bahawa Allah Ta'ala itu bersama dengan dia di mana sahaja dia berada. Maka berbeza dengan kita hati yang lalai. Orang yang melakukan maksiat, ketika dia buat maksiat, dia lupa pada Allah. Kerana disebut dalam hadis, tidak berzina, orang mukmin itu tidak berzina dalam keadaan dia benar-benar mukmin. Kalau dia benar-benar mukmin, dia tidak berzina. Kalau dia benar-benar mukmin, dia tidak minum arak. Kalau dia benar-benar mukmin, dia tidak akan melakukan maksiat. Kerana dalam hatinya benar-benar beriman dengan Allah, yakin dengan Allah Ta'ala, dan merasa keberadaan dia bersama dengan Allah. Tetapi bila hati lalai kepada Allah, maka maksiat mudah dilakukan. Hati pun tak ingat kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak akan merasa keagungan Allah Ta'ala. Hanya dia tahu Allah Ta'ala itu Maha Agung. Tahu dengan rasa tidak sama. Untuk menghasilkan rasa keagungan kepada Allah, rasa hati benar-benar di dalam bersama dengan Allah, di dalam hatinya benar-benar ada Allah, maka jalannya adalah jalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang ke-15, menyebabkan Allah Ta'ala sentiasa mengingatinya. Firman Allah Ta'ala, "Fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah kamu kepada aku, iaitu ingatlah kamu kepada Allah, nescaya aku akan mengingati kamu. Maknanya Allah Ta'ala akan sentiasa mengingati kita apabila kita sentiasa ingat kepada Allah. Sebab itulah orang yang sentiasa berzikir ini, bila dia berzikir sehingga kan hatinya tidak lekang berzikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya orang-orang yang berzikir ini, mereka sentiasa ingat kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka berjalan, ketika mereka duduk, ketika mereka baring, dan mereka itu sentiasa mengingati Allah Ta'ala, dan juga mereka itu sentiasa melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaan Allah. Maka demikianlah orang yang sentiasa ingat kepada Allah, dia akan diingati oleh Allah Ta'ala, dan dia memang benar-benar merasai bahawa Allah Ta'ala akan mengingati dia. Bagaimana? Apabila dia sudah merasai dia diingati oleh Allah dan dia pun mengingati oleh Allah, bermakna dia bersama dengan Allah. Bila dia bersama dengan Allah, dia sudah tidak rasa takut kerana Allah Ta'ala bersama dengan dia. Dia fakir, tetapi yang maha kaya bersama dengan dia. Dia itu taat, tapi yang maha kuat itu bersama dengan dia. Dia itu jahil, tetapi yang maha alim itu bersama dengan dia. Inilah kehebatan orang yang berzikrullah kepada Allah, sehingga kan orang yang berzikir ini akan dicampakkan ketenangan di dalam hati. Kalau orang itu ahli zikir, tidak akan rasa gelisah dalam hati. Kalau orang itu ahli zikir, akan rasa tenang di dalam hati. Tetapi orang yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya tidak tenang, jiwanya kosong, bahkan hatinya tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang tidak ingat kepada Allah, pasti dia jauh dengan Allah. Orang yang ingat kepada Allah, sudah pasti dia begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah tidak kerana satu ini, nescaya telah cukup bagi zikir itu dengan kelebihan dan kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap apa yang diriwayatkan daripada Allah tabaraka wa taala. Anin Nabi alaihi salatu wassalam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Sesiapa yang mengingatiku dalam dirinya, aku mengingatinya pada diri aku. Sesiapa yang mengingati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ingatkan dia. Sesiapa yang mengingati Allah Ta'ala seorang diri, Allah Ta'ala yang Maha Esa mengingatinya. Dan sesiapa yang mengingati aku di khalayak ramai, sesiapa yang ingat kepada aku di khalayak ramai dengan menyebut nama aku, dengan berzikir beramai-ramai. Ulama-ulama sufi meletakkan di antara jalan berzikir, hendaklah berzikir secara kuat bagi orang awam, bagi orang yang masih belum lagi berzikir ataupun mula-mula nak berzikir. Bagi orang yang hati belum hidup, zikir kuat-kuat, duduk ramai-ramai. Supaya masing-masing menyati satu di antara satu sama lain. Sehingga kan ada seorang orang Badui, bila dia sembahyang lalulah dia akan takbir.
sambil akad takbir dia pun memuji Allah, ambil mengatakan bahawa Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamdan katsiran mubarakan fihi. Dia tambah lagi, hamdan katsiran mubarakan fihi. Lepas dia kata macam itu, lepas sembahyang, lalulah Nabi bertanya kepada dia, siapakah yang membaca tadi, yang tambah-tambah tadi? Lalu sahabat Nabi mengatakan, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, aku merasa hairan ketika kamu membaca bacaan tadi, terbuka pintu langit. Terbuka pintu rahmat dan pintu langit, sehingga para malaikat berebut-rebut nak tulis pahala disebabkan apa yang kamu baca. Tu dia baca kuat-kuat tadi. Maka kata ulama, di dalam sembahyang itu boleh dibaca kuat-kuat tadi itu, masa berlaku pada sahabat Nabi, dalam keadaan dia berzikir menyebut nama Allah, maka demikian juga di luar sembahyang boleh berzikir kuat-kuat untuk menghidupkan hati. Ada pun orang yang kata tak perlu zikir kuat-kuat, itu bagi diri dia yang hatinya sudah hidup. Kalau hati dia sudah hidup, apa tidak berzikir kuat-kuat. Tapi kalau hatinya belum hidup lagi, kita digalakkan berzikir kuat-kuat untuk tolong-menolong, menyati di antara satu sama lain. Bila kita berzikir kuat-kuat, kita boleh tumpuk, masing-masing duk tumpu. Tapi kalau hati kita belum hidup, kita pakat diam belaka, mas jaya memang lalai belaka, memang akan fikir macam-macam. Kerana apa? Kerana hati kita belum hidup lagi sebenarnya. Lalu dikatakan, kalau kamu berzikir di khalayak ramai depan aku. Biasa kalau khalayak ramai orang berzikir biasanya kuat-kuat. Boleh jadi ada juga berzikir perlahan, ada zikir kuat-kuat. Tetapi biasanya kalau khalayak ramai, kita akan berzikir kuat-kuat, kerana satu sama lain, mengingatkan di antara satu sama lain. Maka kata Allah, kalau kamu mengingati aku dengan cara berzikir di khalayak ramai, aku pun ingat kepada kamu di khalayak ramai yang lebih baik daripada golongan yang kamu zikir tadi. Maknanya di khalayak ramai yang lebih baik daripada mereka, yakni di kalangan para malaikat, Allah Ta'ala pun akan mengingatinya, akan menyebut namanya bagi orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah kelebihan orang yang berzikir kepada Allah. Maka kenapa lagi kita tidak mau berzikir? Kenapa lagi kita masih ragu-ragu tentang kelebihan berzikir? Kenapa lagi kita nak mempersendakan tentang zikir? Ada orang menakut-nakutkan zikir, mengatakan kalau orang duk berzikir nanti padang tak ambil berat perkara lain, pada duk sibuk berzikir saja. Ini masalahnya orang tidak faham mengenai zikir. Zikir ini sebenarnya menghidupkan hati ingat kepada Allah. Orang yang betul-betul ingat kepada Allah, dia boleh berjihad pada jalan Allah. Tapi kalau orang tidak ingat, tak boleh berjihad kepada jalan Allah. Kalau berjihad pun mungkin kerana dunia lagi, ataupun mungkin kerana nafsu lagi. Tetapi orang yang berzikir ini dibersihkan nafsunya melalui zikir, dibersihkan dosanya melalui zikir, dibersihkan dirinya melalui berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka orang ini akan sentiasa ingat kepada Allah melalui jalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ke-16, ia menghidupkan hati yang lalai menjadi ingat apabila seorang itu berzikir kepada Allah. Aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah qaddasahullahu berkata, zikir bagi hati umpama air bagi ikan. Bagaimana ikan bila terpisah dengan air? Hati ini kena hidup dengan zikir. Kalau hati itu tidak berzikir, bagaimana dia nak hidup dengan Allah? Hati ini mesti kita hidupkan dengan Allah. Sebagaimana hati kita boleh ingat kepada seseorang. Hidup hati kita ingat seseorang. Hidup hati kita kerana ingat sesuatu yang kita sukai. Ada orang suka kepada kenderaan, siang malam hati yang ingat kepada kenderaan. Ada orang ingat kepada pekerjaannya, siang malam ingat kepada pekerjaannya. Maka hatinya hidup dengan pekerjaannya. Siang malam fikir kepada harta, maka hidup dengan harta. Siang malam fikir dengan makna kemewahannya, maka hidup dengan kemewahannya. Siang malam fikir dengan keseronokan dia, maka hatinya hidup dengan keseronokan dia. Maka hati ini sebenarnya mesti hidup dengan Allah. Hati ini mesti hidup dengan Allah Ta'ala. Maka kalau seseorang itu tidak berzikir, maka hatinya mati.
mati. Kenapa tidak ingat kepada Allah? Tengok orang mati pun tidak ingat kepada Allah, buat dosa pun tidak ingat kepada Allah, lalai pun tidak ingat kepada Allah. Maka memang lalai kepada Allah, memang lalai kepada Allah. Sebab apa? Sebab hatinya tidak berzikir kepada Allah. Tapi kalau hati berzikir, macam mana? Hati berzikir ni hati yang hidup kepada Allah. Jenutan jantung dia pun mengingati Allah Ta'ala. Maknanya setiap nafas yang dia bernafas pun mengingati Allah Ta'ala. Kerana seseorang itu apabila sudah asyik berzikir, hati dia sentiasa ingat kepada Allah. Maka bagaimana hati itu boleh hidup kepada Allah? Kerana berzikir. Tapi bagaimana hati itu lupa kepada Allah, mati kepada Allah? Kerana tidak berzikir. Maka benarlah kata Syekh Ibn Taymiyah ini, mengatakan bahawa zikir ini umpama ikan yang duduk dalam air. Maknanya umpama air pada ikan tadi, adalah air bagi ikan. Jadi kalau ikan itu tidak ada air, mati. Maka hati itu tidak ada zikir, mati hati. Hati yang tidak berzikir, diberi ilmu pengetahuan pun tidak akan terima, diberi nasihat agama pun tidak terima, diceritakan tentang azab pun tidak terima, diceritakan tentang dosa pun tidak terima. Kenapa berlaku macam tu? Kerana hati sudah mati. Kenapa hati sudah mati? Jawapannya kerana tidak berzikir kepada Allah. Tapi kalau orang tu berzikir kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah, nak melakukan maksiat tidak jadi, dijauhkan dia. Hati sentiasa ingat melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini tandanya hati sebab itu hidup kepada Allah. Tapi nak hidup macam mana kepada Allah? Supaya hati kita ingat siang malam kepada Allah. Sebutlah Allah Ta'ala banyak-banyak. Berzikirlah Allah Ta'ala banyak-banyak. Kalau orang kita sebut nama dia tiada hari, lama-lama ingat dalam hati. Begitulah Allah. Kalau kita sebut nama Allah tiap-tiap hari, kita bertafakur, kita mengingatkan Allah Ta'ala, maka hati kita akan hidup kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di antara kelebihan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Namun demikian, hati kita ini kadang-kadang berkarat, kadang-kadang kotor, kadang-kadang penuh dengan hijab-hijab. Maka hati kita yang penuh dengan karat-karat dosa ini mesti kena gilapnya, mesti kena bersihkan. Bagaimana kita nak membersihkan dosa-dosa? Orang yang ahli maksiat kadang-kadang tak boleh tinggal maksiat walaupun sudah belajar. Orang yang ada ilmu banyak, walaupun dia alim besar, baca kitab macam-macam, boleh baca kitab, tetapi kadang-kadang tak boleh nak buang hati yang ujub, tidak boleh buang hati yang takabur, tidak boleh buang dalam keadaan kesombongan dia. Kadang-kadang masih lagi hati itu lalai, hati ingat pada dunia walaupun ilmu sudah banyak. Maka jalan dia untuk membersihkan hati dengan jalan berzikir. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama dahulu, di antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun, kalau dia tengok orang-orang yang hatinya tidak masih lagi kotor dengan dosa-dosa, maka disuruh zikir terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Kadang-kadang disuruh berzikir, kadang-kadang disuruh bertaubat, kemudian lepas dia bertaubat disuruh berzikir untuk menyucikan hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang tu menceritakan bahawa ini seorang syekh tarikat, dia cerita bahawa ada seorang itu dia memang orang yang tidak melakukan ibadat, lalai dia kepada Allah, dan dia cuba mengubah diri dia tetapi tidak berjaya. Sehinggalah berjumpa dengan seorang syekh ini. Lalu syekh ini kata, kalau kamu nak kembali kepada Allah, jalan yang mula-mula kamu ni mesti kena jalan bertaubat pada Allah. Lalu syekh tadi pun bawa orang tadi supaya berzikir dahulu, berzikir untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Lalu dia suruh, kata syekh tadi, dia pun naik atas, dekat atas, dekat atas surau tu ada dekat atas, dia pun naik surau ke masjid, saya pun lupa lah. Naik dekat kawasan, dia panggil loteng atas tu. Lalu katanya berzikir, dan kamu jangan berhenti sehinggalah aku naik terus berhenti. Lalu syekh tadi suruh dia berzikir, syekh tadi turun. Bila syekh tadi turun, syekh tu lupa akan dia duduk atas, duduk berzikir. Jadi lamalah dia berzikir, syekh tu tak ingat langsung dia. Kalau tak silap apa yang syekh tu cerita, esokan tu baru teringat. Baru teringat. Orang tu Allah, dia punya hati betul-betul nak bertaubat kepada Allah, oleh kerana syekh tak mari bagi zikir juga dia. Sampai tertidur situ, bangun lagi, tak mari lagi, zikir lagi. Esokan baru syekh tu teringat. Teringat.
Bila dia teringat, terkejut. Syekh tadi teringat, Syekh tadi naik cepat-cepat. Tengok dia tu duduk zikir lagi. Lalulah Syekh tadi pun suruh berhenti. Bila berhenti, lalu Syekh tadi pun tengok. Dia kata, dengan kamu lakukan hari ini kamu laku, aku tengok di dalam hati kamu ni lebih baik daripada ahli-ahli ibadat, anak-anak murid yang lain yang beribadat tidak berzikir. Maknanya kata Syekh tadi, melalui dia berzikir hari ni, seharian dia berzikir, dia kata lebih baik daripada anak murid dia yang tidak berzikir lagi. Tidak berzikir, dengan harian dia berzikir saja. Menyebabkan orang tadi betul-betul jadi kuat dia beribadat, jadi ringan beribadat. Kenapa? Kerana hatinya sudah bersih. Yang kita ni jadi berat beribadat sama hati tak bersih. Dia lekat dengan karat-karat kita. Jadi karat ni kena dibersihkan. Dengan dibersihkan karat tadi, maka dikatakan mengilap hati daripada karat. Maka setiap sesuatu ada karat. Besi pun ada karat. Maka karat hati itu, sebab apa karat hati? Karat hati adalah kelalaian dan juga hawa nafsu. Ikut kepada hawa nafsu, lalai kepada Allah, itu tanda hati seseorang itu berkarat. Maka macam mana nak hilangkan karat tadi? Yang lalai jadi tidak lalai, yang lupa jadi ingat, yang lalai jadi taat kepada Allah Ta'ala, yang mengikut kepada hawa nafsu sehinggalah tidak mengikut kepada hawa nafsu. Macam mana dah cara dia? Maka pengilap daripada hati yang karat ini, pengilap dia adalah zikir kepada Allah. Maka zikir ni ibarat mana kalaulah baju kita yang kotor, kotor, kita letak sabun, sabun saja kadang-kadang tak jadi apa, dia kena beruhkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Maka demikianlah gambaran hati kita yang kotor dengan maksiat, yang kotor dengan kelalaian, yang kotor dengan hawa nafsu, yang mengikut hawa nafsu. Maka digelapkan hati kita dengan memperbanyakkan zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala, menyebabkan hati kita bercahaya, ataupun menyebabkan hati kita akan menjadi ingat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ke-18, zikir menggugurkan dan menghilangkan kejahatan. Ini jalan dia. Ini rahsia ahli-ahli sufi. Kalau seorang yang jahat-jahat, dia kata saya ni tidak boleh tinggal minum arak, saya tak boleh tinggal berzina, saya tak boleh tinggal berjudi, saya tidak boleh tinggal. Macam mana nak suruh dia berhenti perkara ni? Suruh dia berzikir. Banyakkan dia berzikir kepada Allah. Apabila dia berzikir, akan tercabut kotoran-kotoran ataupun maksiat-maksiat yang ada di dalam hatinya. Maka zikir menggugurkan kejahatan. Zikir demi sedikit. Sebab itu kalau orang itu ada zikir, akan berubah akhlaknya. Begitu juga kadang-kadang berlaku juga guru-guru pondok pun kadang-kadang dia pun memikirkan masalah. Kenapa kadang-kadang pelajar-pelajar pondok ada lagi masalah akhlak belum lagi selesai. Rupa-rupanya bila disiasat, di antaranya tidak ada perjalanan zikir kepada pelajar-pelajar tersebut. Begitu juga dengan kita. Maknanya orang-orang awam, umpama kita kadang-kadang sudah belajar kuliah maghrib, sudah banyak kita lah belajar, sudah banyak ustaz-ustaz yang kita tempuhi, kita belajar. Kadang-kadang ibadat banyak pun kita sudah tempuhi. Ada orang yang rajin membaca Quran, ada orang yang rajin semayang malam, ada orang yang rajin infak fisabilillah. Tetapi satu lagi dia belum rajin, berzikir kepada Allah. Kadang-kadang ibadat lain tidak memberi kesan lagi dengan sebab hatinya lalai kerana tidak berzikir. Tetapi kalau dia berzikir kepada Allah, maka akan memberi kesan kepada ibadat lain. Sembahyang pun jadi khusyuk, ibadat pun menjadi ringan. Itulah kehebatan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa jadi ringan beribadat? Yang selama ini kita rasa berat nak beribadat, itu disebabkan kejahatan ataupun kelalaian kita, ataupun sebab dosa-dosa kita. Jadi dosa yang lekat pada kita ini jadi berat beribadat. Tetapi apabila kita berzikir kepada Allah, dia akan menghilangkan kejahatan-kejahatan tadi, kelalaian tadi, menyebabkan hati kita pun ingat kepada Allah. Bila hati ingat, maka mudahlah nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan yang ke-19, menghilangkan perasaan asing di antara hamba dengan Tuhannya, di antara orang lalai dengan Allah Azza wa Jalla. Terdapat keterasingan yang hanya akan hilang dengan zikir. Rasa dirinya terasing dengan Allah.
Rasa jiwanya kosong saja. Rasa dia tak ada apa-apa dengan Allah. Hubungan dengan Allah macam tidak ada apa-apa saja. Semayang begitu saja. Ingatan pada Allah pun tidak ada. Rasa seolah-olah dirinya terasing dengan Allah. Ingatan kepada Allah itu tidak ada. Ataupun sekadar ibadat begitu saja. Kenapa berlaku macam tu? Macam orang semayang, hanya sekadar semayang saja, tetapi jiwanya rasa kosong saja. Nak rasa dekat dengan Allah, rasa dekat, rasa ingat kepada Allah, rasa tak ada datang perasaan macam itu. Maka jawapan dia kerana tidak berzikir kepada Allah. Maka untuk merasakan hampirnya dengan Allah, tidak terasa jauh dengan Allah, tidak terasa asing dengan Allah, rasa dekat dengan Allah, maka jalannya hendaklah berzikir kepada Allah. Bila berzikir, menyebut nama Allah, maka hilanglah di dalam hatinya rasa terasing tersebut, lalu timbul di dalam hatinya rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya menyeru kepada diri saya dan jemaah sekalian, banyaklah berzikir kepada Allah. Maka kita akan terasa hati kita dekat dengan Allah. Maka zikir tidak perlu, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita baca kitab-kitab ulama-ulama sufi, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah pun menggalakkan agar mengekalkan berzikir. Begitu juga di dalam kitab Sirul Asrar mengatakan untuk membuka rahsia-rahsia hati, membersihkan hati mesti dengan melalui berzikir kepada Allah. Begitu juga dalam kitab Adabun Nufus sekarang Abdullah Al-Muhasabi menyuruh kita agar sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain, ulama-ulama sufi dahulu menceritakan bahawa perlunya seseorang itu berzikir untuk membersihkan hatinya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma warithna ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.